Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha bertemu sekali lagi dalam rancangan khas kerjasama Bestari antara Astro Wani dan juga Majlis Profesor Negara dalam program Dialog Pemikir Negara. Kebetulan kita akan menyambut Hari Wilayah setiap 1 Februari. Kita akan menyambut Hari Wilayah sama ada di Kuala Lumpur, di Putrajaya ataupun di Labuan. Tetapi dalam aspek perbincangan kita pada malam ini, kita akan melihat bagaimana Kuala Lumpur misalnya, kerana kita berhasrat salah sebuah bandaraya yang ada di negara kita, pastinya Kuala Lumpur antara yang terbesar, untuk menjadi salah sebuah antara 20 bandaraya yang terbaik di dunia. Di dalam kumpulan tersebut. Kalau kita bercerita tentang apa itu 20 buah bandaraya terbaik dunia, sama ada kita akan melihat bandara itu berdaya maju dari aspek ekonominya, berdaya maju dalam aspek menghuninya, dalam aspek juga sosio-ekonominya, dan juga bagaimana elemen-elemen kelestarian ada ataupun wujud di dalam bandaraya ini. Dan ini yang akan kita lihat kerana kita tahu Kuala Lumpur ada elemennya, ada ataupun kriterianya yang mungkin berbeza dengan bandaraya-bandaraya utama yang sedia ada established. Misalnya kalau kita lihat di Tokyo, di Singapura misalnya, ataupun di New York ataupun di London, tetapi kita juga ada elemen yang mungkin perlu ditonjolkan lebih hebat, lebih ke hadapan, tetapi dalam masa yang sama kriteria sebagai bandaraya yang mapan itu perlu diberi tumpuan. Jadi untuk melihat perkara ini, saya sudah sediakan 3 orang tetamu saya yang begitu pakar dalam bidang masing-masing, dan saya perkenalkan di sebelah kiri saya yang berbahagia Profesor Dr. Fauza Abdul Ghaffar. Selamat datang Prof. Ahli Kluster Pembangunan Sosial dan juga Kesejahteraan Majlis Profesor Negara, sekarang bertugas di Universiti Melaya. Di tengah itu yang berbahagia Profesor Dr. Jamilah Muhammad. Selamat datang Prof. Dr. Jamilah. Ahli Kluster Governance, Perundangan dan juga Pengurusan Awam Majlis Profesor Negara, bertugas juga di Universiti Melaya. Dan juga di hujung sekali, salah seorang lelaki pada malam ini, Profesor Madya Dr. Nordin Abdul Rahman. Selamat datang Prof. Madya Dr. Nordin. Ahli Bersekutu Kluster Pembangunan Sosial dan juga Kesejahteraan Majlis Profesor Negara, sekarang bertugas di Universiti Putra Malaysia. Prof, ya? Okey, mungkin untuk permulaan Profesor Dr. Fauza, mengapa kita perlu berbincang, perlu berwacana, perlu berdebat tentang untuk melihat bandaraya kita berada dalam kelasnya yang tersendiri seperti bandaraya-bandaraya global yang kita tahu hari ini. Dalam masa yang sama, kita perlu mengangkat kehebatan bandaraya seperti Kuala Lumpur misalnya, kerana elemen-elemen yang ada pada Kuala Lumpur ini mungkin kita terlepas pandang ataupun kita tidak angkat pada tempat yang sepatutnya dan tidak ada di kalangan bandaraya lain. Mungkin untuk permulaan Dr. Fauza. Okay, terima kasih Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau kita lihat pada masa ini, setengah daripada penduduk di dunia ini, 50% penduduk di dunia adalah penduduk bandar. Ya, daripada 7 bilion, 3.4 bilion adalah tinggal di bandar-bandar. Ya. Dan keadaan ini juga menjadi lebih penting bagi kita kerana dalam 2 abad yang akan datang, in fact dah bermula sekarang, penumpuan penduduk di bandar-bandar utama ini sekarang telah shift daripada negara-negara barat kepada negara Asia dan negara-negara membangun, terutamanya Asia. Dan dalam konteks Malaysia, ya, kita memang telah lama mengalami dari sejak 1970-an kita mengalami trend atau proses urbanisasi yang sangat pesat, yang di mana penduduk bandar kita telah bertambah daripada 28% lebih kurang pada tahun 70 dan sekarang ni hampir 80%. Of course the figure ni berbeza daripada punca-punca yang berlainan, ya. The latest saya dapat about 78 point something, so close to 80%. Dan dalam konteks urbanisasi juga, kita bukan bercakap pasal penumpuan penduduk di bandaraya, tetapi juga pertumbuhan bandar-bandar dan pertumbuhan bandar yang bersaiz besar. Ya, macam di Malaysia kita nampak perubahan daripada pola di mana bandar-bandar adalah bandar kecil. Sekarang ni kita dah ada 4 million cities, with population of 1 million. Salah satunya adalah Kuala Lumpur. Dan dalam era globalisasi ini, kita juga tidak mahu
tinggal ke belakang. Ya, Kuala Lumpur juga because cities are the engine of growth. Ya, kalau tak mau tidak, kita perlu memberi penumpuan kepada city, kerana di situlah bukan sahaja penduduk bertumpu, tetapi segala kegiatan ekonomi, pusat sosial, hiburan, rekreasi, segalanya. Dan bandaraya utama inilah yang merupakan bandaraya yang hampir dengan bandaraya besar yang lain. Hampir tu dari segi accessibility-nya, collaboration-nya, connectivity-nya, ya, berbanding dengan negara-negara lain. Ya. Tapi kita tidak, as you mentioned just now, kita tidak boleh lupa bahawa kita tidak boleh terlalu gairah dalam this race. Ya. So saya rumuskan di sini, actually we are in quite a dilemma. On one hand, we want to be in the global race. On the other hand, we have our house to take care of, but at the national level. Jadi kita tidak boleh ketinggalan dalam race itu. Jadi kita kena take care juga akan kriteria-kriteria, requirements yang membolehkan Kuala Lumpur berdaya saing pada peringkat global. Tetapi kita juga mesti ingat bahawa kita mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu yang berbeza, yang menjadikan kita lain daripada yang lain, yang mungkin kalau kita eksploitasikan kekuatan tersebut dengan perancangan dan pengurusan yang baik, kita mungkin boleh mampu membawa Kuala Lumpur ke landasan yang sama seperti bandaraya-bandaraya lain. Itu yang saya nak ajukan kepada Dr. Jamilah. Kerana kalau kita lihat beberapa laporan global mengatakan antara emerging cities outlook lah, antara yang berada di ranking yang teratas adalah Jakarta untuk 2014. Jakarta, nombor 2 Manila, ketiga Addis Ababa, keempat Sao Paulo, dan akhirnya Kuala Lumpur berada di ranking nombor 10. Menunjukkan bahawa semua bandaraya besar utama di dunia ini berlumba-lumba untuk menarik ataupun menjadi satu magnetik kepada, seperti mana Prof katakan tadi, itu dari sudut peluang ekonomi, mempower ataupun mengundang lebih banyak syarikat-syarikat global berada di mereka, di negara mereka, di bandaraya mereka, meluaskan kek ekonomi itu kepada rakan-rakan sama ada di dalam negara ataupun di luar negara dan sebagainya. Dan tetapi ini tidak mencacatkan kita juga di Kuala Lumpur ataupun bandaraya di Malaysia. Tetapi dalam kita melihat apa yang kita dapat hari ini, adakah kita terlepas pandang beberapa elemen yang sudah kita lakukan tetapi mungkin sesuai pada ketika itu, ketika berlakunya proses urbanisasi di kebanyakan bandar-bandar di negara kita termasuk Kuala Lumpur, ada perkara-perkara yang perlu kita lepaskan ataupun tinggalkan dan kita menumpukan perkara-perkara yang menjadi keutamaan untuk abad ke-21. Mungkin Dr. Jamilah sedikit tentang itu. Assalamualaikum pada Nazri dan semua ahli panel. Okey, sebenarnya saya hari ini saya nak melihat satu yang positif tentang Malaysia yang mungkin kurang ditonjolkan, ya. Okey, yang pertama tadi tentang indeks, ya. Sebenarnya ada banyak indeks yang dibuat oleh berbagai pihak dan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Cuma kita lihat indeks itu yang sebenarnya sekarang ini yang kita bandar-bandar raya sekarang berhadapan dengan persaingan sebenarnya. Persaingan yang sengit di antara bandaraya-bandaraya. Sebab yang menjadi, kita kata, penarik yang utama sebenarnya ialah bandar. Macam dikatakan oleh Prof. Fauzal tadi, the cities, they are the engines of growth. Jadi apabila kita bersaing sesama negara, sebenarnya kita kedepankan kita punya bandaraya dahulu untuk bersaing antara bandaraya yang lain. Dan kenapa kita bersaing? Sebenarnya bandar ini, kalau kita dapat ranking yang tinggi, sama juga kalau universiti, kita akan menarik lebih banyak pelabur. Betul. Mereka akan melihat bandaraya itu sebagai satu lokasi yang menarik untuk dia punya expatriate untuk datang bekerja di situ, dan tak ada masalah untuk dia menghantarkan dia punya expatriate staff untuk bekerja di Kuala Lumpur. So investment. Kalau nak memilih di mana dia nak letak factories, dia punya headquarters, ya, dan sebagainya. Dan kemudian kita juga dalam dunia sekarang ni pelancongan, kan, so kita nak lebih ramai lagi pelancong untuk datang. So kerana tourism atau pelancongan itu merupakan satu sumber pendapatan negara yang tinggi. So because of it, kita selalu bersainglah di antara bandar-bandar. Okey, dan tadi disebutkan beberapa ranking, ya, menunjukkan Jakarta, Manila dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita kena realistik juga, kan.
Sebab apabila bersaing ini, ya, Jakarta ni dia punya penduduk je sama dia. ramai dengan penduduk di Malaysia ini. Betul, satu Dan kita ini jumlah yang berbeza, ya. dalam federal territory kita itu 1.6 million juta sahaja. So kalau kita nak bersaing, mungkin kita kata itu daripada lingkungan population atau penduduk yang lebih ramai, sudah tentu dia boleh menawarkan lebih ramai lebih besar, pekerja, pasaran dan sebagainya. So kalau kita bersaing mungkin dalam sesama size region atau cities yang sama size population dia dengan kita, mungkin kita kata itu boleh kita menilai lah kan sama-sama kekuatan atau kelemahannya. Dan satu lagi yang kita melihat daripada segi ranking ni, sebab kita kata kita dalam dunia yang globalized ini, jadi apabila kita bersaing sesama bandaraya, jadi kita perlu menumpukan banyak daripada resources kita juga perlu kita tumpukan ke bandaraya tersebut. Dan ini mungkin timbul dilema dari segi bagaimana kita nak samaratakan dari segi peluang ekonomi. Adakah itu ya cabarannya? Ya, cabaran dia. Okey, kita perlu yang pertama, Prof. Selepas ini saya nak ajukan pada Prof. Mahdia Dr. Nordin, kerana dalam masa yang sama kita nak menarik orang-orang datang ke negara kita, buat berniaga, melancong ataupun melakukan apa saja. Tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu memberi keadilan pada orang yang tinggal di sini. Keadilan di sini maksudnya dari sudut peluang pendidikannya, rumah yang affordable, yang mampu milik dan kualiti hidup. Kalau kemampuan mereka terhad, bagaimana mereka nak dapatkan rumah yang bagus? Rumah yang bagus biasa-biasanya tempatnya di tempat-tempat yang strategik, yang nilai ekonomi yang tinggi, Prof, kan. Tetapi kalau kita duduk di Tanjung Malim ke ataupun di sepadan Selangor Negeri Sembilan ke sebagainya, nilai ekonominya tak ada kat situ, dan pastinya cost of living ataupun untuk pengangkutannya, untuk makanannya mungkin lebih tinggi berbanding di bandaraya besar ataupun di city center. Bagaimana kita mengimbangi ini? Mungkin itu sekali lagi dilema seperti mana Dr. Fauzal katakan tadi, dilema yang tidak pernah selesai apabila kita bercerita tentang proses urbanisasi ataupun kita nak menjadi sebuah bandaraya bertaraf global. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Welcome to the Barclays Premier League. Hoping you take that jump and don't feel the fall. All the unexpected twists and turns. Hoping the crowd screams out, screaming your name. Oscar! That's more like the champions. Hope that you fall in love and it hurts so bad. He has to go. Rob salt into a considerable wound. Only way you can know, give it all you have. He is brilliant. He is maddening. When the moment comes, you say, I did it all. Fabulous goal! Get ready for emotions to go boom. He had to be part of it. And the crowd goes mad. Barclays Premier League starts August 16th on Fox Sports. This broadcast of the Barclays Premier League is brought to you by Revive Isotonic. Rehydrate with Revive Isotonic, fortified with B vitamins. And MyEG, Malaysia's e-government service provider. Sebagai suami dan ayah, banyak tanggungjawab yang harus dipikul. Nak tahu apa yang saya amalkan? New Prep Lelaki. Tokat ahli dengan 5 star yang asli untuk tenaga yang berpanjangan. Tentang kualiti, tiada kompromi. New Prep Lelaki lah yang terbaik bagi saya. New Prep Lelaki, sistem tenaga untuk lelaki sejati. Diuji secara saintifik pula tu. Kembali dalam program Dialog Pemikiran Negara. Topik kita sempena Hari Wilayah pada hari ini, pembangunan sosial dan juga kesejahteraan bandar. Mungkin Dr. Nordin nak terus respon soalan saya, bagaimana kita meimbangi dalam masa yang sama kita perlu meraihkan apa keperluan orang luar tu yang banyak duit, nak melabur, nak menyediakan peluang pekerjaan, nak letak pejabat dia yang hebat dan menggunakan segala internet dan perkara-perkara yang canggih abad 21 dalam masa yang sama di dalam negara kita.
tak semua yang mampu memberi perkhidmatan kepada apa yang dikehendaki oleh pelabur, tetapi mereka survive dalam sebuah bandara yang begitu kompetitif, yang kata pun melihat dari sudut produktiviti, cost of living yang tinggi dan sebagainya. Bagaimana kita mengimbangi, terutamanya dalam konteks Malaysia hari ini, Prof. Dr. Nordin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sesuatu tajuk yang sangat menarik dan saya rasa tidak ada penghabisan kalau nak bincangkan. Kalau kita perhatikan, kita bertuah kerana duduk di Malaysia, sebuah negara yang masih aman, yang aman, damai dan selesa untuk semua orang. Dan kalau kita perhatikan, cuma kita sekarang ni masih sedang membangun. Bila dalam proses pembangunan ni banyak orang kata perkara-perkara yang terabai. Kita pada peringkat awal, kalau kita perhatikan pembinaan negara ini pada industri, kerana mewujudkan pekerjaan dan sebagainya, so kita panggil investor. Jadi kalau kita perhatikan pada peringkat awal, wujudlah kilang-kilang yang timbul istilah-istilah minyak kilang dan sebagainya kan. Tetapi kalau kita perhatikan, dia tidak memberi penekanan ekonomi kepada masyarakat kita juga. Tapi sekarang ini kalau kita perhati, bukan saja dengan orang kata industri besar, tetapi yang kebanyakan kalau kita perhati the blue collar ataupun pekerja-pekerja am ini, kalau kita perhatikan, akhirnya ada gap juga di dalam mana bandar akan menunjuk gap. Dan sekarang ni kalau kita perhatikan, dalam mencapai terus penerusan 2020 ini, dan istilah isu ranking dan sebagainya, saya rasakan banyak perkara yang boleh kita perbaiki dalam menuju ke arah sebuah bandar yang world recognized. Pada saya tidak mirip untuk world class. Kerana kelas ini siapa yang bagi? Kan? Sebenarnya orang yang datang akan tapi tak apalah. Kenapa saya pastikan world recognized ialah orang kenal kerana Kuala Lumpur ialah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur di Malaysia. Orang-orang Malaysia. Kalau berbandingkan kita cuba nak tiru orang, kita tak akan capai. And we will never kita tak akan jadi nombor 1. Kita akan sentiasa bagi jadi nombor 2. Okay. Jadi atas dasar itu, saya rasakan dalam perkara kalau kita perhatikan pembangunan yang pesat dan sebagainya, banyak boleh yang kita perbaiki. Contohnya, ialah keselamatan. Keselamatan bukan sahaja keselamatan kepada penduduk. Jadi tapi keselamatan masalah ekonomi, bila tidak ada pekerjaan, employment, banyaknya crime, jenayah, penganggur, apatah lagi sekarang ni kita banyak foreign workers yang hampir, saya kata kalau unrecorded tak tahulah kan, yang record pun 3-4 juta. Saya figure tepatnya saya tak dapat lah. Tapi namun demikian, saya rasakan oleh itu challenge kepada Kuala Lumpur ini ialah nak memberikan pekerjaan dan salah satu pekerjaan yang baik sebenarnya, yang mudah, yang boleh kalau berbanding dengan orang kata dulu dengan kilang saja kan. Minta maaf saya gunakan perkataan minyak kilang, itu popular word dahulu tapi alhamdulillah sekarang ni dah hilang sedikit demi sedikit. Adalah tourism. Bandar-bandar besar, bandar-bandar besar, kestabilan ekonominya dibantu oleh pelancong. Tapi bila nak pelancong nak datang, kita kena ada image yang baik. Lagi baik lagi sekarang ni. Alhamdulillah, kalau kita nak turun kita bukan nak naik turun ranking, nak naik ranking jadi nombor 1 daripada nombor 10, saya kata kita perlu perbaiki. Contohnya ialah image bandar. Image bandar ni banyak, bukan sahaja pada bangunan. Kita bukan hanya menceritakan ni dengan Twin Tower kita. Twin Tower kita dah bukan yang tertinggi lagi dah. Ya, betul. Kan? Setiap tahun ada bangunan baru dah tinggi, lebih tinggi. Yang lebih tinggi daripada kita. Salah satu image bandar ialah kepada sikap masyarakat, kebersihan. Kebersihan orang kita. Kebersihan orang kita ni, minta maaf lah, itu yang lemah kitanya. Mungkin itu yang kita boleh bagi penumpuan, Prof. Kerana kalau kita di Tokyo misalnya, atau di Jepun, dia tak kira lah bandara yang mana pun, kita Yokohama ke Kyoto ke Shanghai ke sebagainya, kalau kita tertinggal handphone dalam kereta api ke, dalam bas ke, kita tak perlu risaulah. Mesti ada di tempat lost and found.
Dan mereka mengumpulkan pelbagai bentuk barangan hilang pengguna-pengguna komputer kereta api mereka. Dan mungkin itu sebenarnya yang dimahukan oleh pelancong, pelabur dan juga orang tempatan apabila ada satu karakter yang diberi tumpuan oleh bandaraya tersebut. Ya, betul. Itu sesuatu yang sangat mudah dicakap, susah nak dilaksanakan. Ceramahlah macam mana pun orang kita ni, kalau contohnya ada masa Mercedes BMW yang keluar campak kan. Ya, itu kalau kata segi kebersihan, tandas. Kalau kita perhatikan, ini sesuatu yang perlu sensitif, tetapi perlu diletakkan, dibentangkan kepada masyarakat. Masyarakat kita perlu dididik. Mungkin kempen-kempen ni kena buat balik. Kita kena buat semula, kan? Jadi kalau kita public toilet kita ni kurang senang lah. Jadi ada beberapa dahulu yang cantik, tapi sekarang bukan cantik. Tapi yang kalau kita perhatikan lagi, banyak image yang boleh membawa turisme. Salah satunya ialah kalau kita seorang ibu nak tolak anak dia, kita cuba, pasal kebanyakan turis ini yang datang adalah orang-orang yang veteran, yang veteran, yang kita 5, 6 series, 7 series, orang besar, yang ada duit, kan? Yang banyak yang muda-muda kan hitchhike je kan, backpackers ya. Contoh. Jadi ini yang sesuatu yang kita, pasal satu hari kita ni akan menjadi OKU dalam pelbagai bentuk population. Jadi kita akan jadi, ada masa orang perempuan dia akan, apabila dia mengandung dia jadi OKU juga, sementara orang kelainan upaya, bukannya orang kurang upaya, jadi orang kelainan upaya. Jadi ada masa seorang ibu yang menolak anak dia pun jadi dalam konteks itu, dia menolak anak dia dalam pushchair itu ataupun kereta tolak itu pun memerlukan facilities yang baik. Jadi berbanding kalau kita pergi tadi, disebut tadi Encik Nazri kata Jepun, Tokyo, kita tengok ada pengasingan basikalnya, ada orang berjalan kaki, semua daripada orang yang taklah susah dia nak tolak wheelchair, ataupun kita minta maaf lah, mengah rasanya. Jadi ada orang dia terpaksa, saya pernah tengok macam bandar kecil lah, dia tolak wheelchair dia tu ke belakang di atas jalan raya. Kerana tak ada ruang yang dibagikan untuk itu. Ini kata kita kena letakkan betul-betul, dan masyarakat kita kena berubah. Majlis-majlis pemandangan kena berubah. Benda-benda kecil ni penting. Kerana sesuatu yang begini, kita kena perlu buat untuk masyarakat kita. Bukan kita nak tunjuk pada orang. Betul. Tapi kita kena buat pada masyarakat kita. Kalau kita nak bagi facilities, kita bagi terbaik untuk masyarakat kita. Bukan kerana masyarakat kita ambil second class dan orang turis datang ini first class. Ini tak usahlah saya bagi contoh. Banyak benda yang kita buat kan, kualiti luar negara bagus, kualiti dalam negara cincai. Jadi saya rasakan ini sesuatu yang kita perlu address. Tetapi kita tak ketinggalan Prof. Fauza, Dr. Jamilah dan juga Dr. Nordin. Kerana kalau kita lihat ada bandaraya mungkin tidak statusnya tak sebesar Kuala Lumpur. Kalau kita ke Pulau Pinang misalnya, bandaraya warisan dunia daripada UNESCO, termasuk di bandaraya bersejarah Melaka. Saya rasa ada elemen-elemen yang kita boleh guna pakai. Kerana bandaraya ini mereka sudah lama ada tamadun dia. Ada warisan yang mereka warisi sejak zaman kurun ke-14, kurun ke-15 hinggalah hari ini. Tetapi bagaimana kita adaptasi ruang-ruang ini, Dr. Fauza? Kalau kita bercerita tentang bandaraya yang selamat misalnya, bandaraya yang memberi jaminan keselamatan kepada penghuni, pelancong dan orang luar yang ingin berniaga ke bandaraya tersebut. Kalau kita masih tidak dapat menyelesaikan tentang kebanjiran pekerja asing yang tidak ada permit, yang ada permit, penempatan yang tidak ataupun strategik ataupun tidak berpusat misalnya, kerana kalau kita tidak mengawal pergerakan mereka ataupun tidak melihat aspek-aspek ini, pastinya kita akan jadi satu polisi-polisi yang kita buat akan cacah berbah, akan ada gangguan dalam perjalanan kita pelaksanaannya. Mungkin Dr. Fauza. Ya, saya sebenarnya sebelum saya answer directly to your question, saya amat tertarik dengan konsep city imaging yang disebutkan oleh Dr. Nordin tadi. Of course, bila kita hendak berdaya saing di peringkat global dengan sistem indeksnya, dengan sistem rankingnya, kita terpaksa akur dengan kriteria-kriteria yang mereka cipta. Yang mereka cipta. Dan kita terpaksa ikut. Kita terpaksa ikut. Tapi kita tak boleh juga lari kerana kita hendak berada bersama mereka. Status itu
Tapi dengan adanya konsep city imaging, I think konsep ni kalau tak silap saya diperkenalkan dengan hebatnya in the late 1980s. Quite recent ya. Tapi kita tak nampak dengan jelas konsep ini digunakan di agensi-agensi pengurusan dan perancangan kita. So dalam konteks city imaging ni, as you mentioned just now, bandaraya-bandaraya kita, Pulau Pinang, Melaka, Ipoh, Kuala Lumpur, kita mempunyai ciri-ciri tertentu. Dari segi sejarahnya, warisannya, ciri-ciri multiculturalism, kaya dengan budaya, agama dan sebagainya. Mungkin telah tiba masanya untuk kita sama-sama mengenal pasti. Bagi Kuala Lumpur, apakah benda yang aspek yang boleh kita jadikan brand. Tak perlu dalam buat semua ke Prof? Tak boleh buat semua. Tapi kita janganlah nak tonjolkan Kuala Lumpur sahaja, because kita ada Pulau Pinang. The next in the rank of the cities Johor Bahru. Ya, betul. So ini kita mungkin telah tiba masanya lah untuk city imaging ni, branding, macam macam universiti nak pergi ranking pun we go for branding. Kekuatan kita, kekuatan kita. We have to identify kita punya kekuatan. Okey, Dr. Fauza, Dr. Jamilah, kita rehat yang kedua. Sebab ini saya nak minta Dr. Jamilah bagi pandangan tertentu, apa lagi ciri-ciri yang perlu kita lihat semula ataupun beri penekanan dalam aspek kita bercerita tentang nak menjadikan Malaysia ataupun salah sebuah bandaraya kita bandaraya bertaraf global itu. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Welcome to the Barclays Premier League. Hoping you take that jump and don't feel the fall. All the unexpected twists and turns. Hoping the crowd screams out, screaming your name. Oscar! That's more like the champions. Hope that you fall in love and it hurts so bad. He has to go. Rob Salt into a considerable wound. Only way you can know, give it all you have. He is brilliant. He is maddening. When the moment comes, you say, I did it all. Fabulous goal! Get ready for emotions to go boom. He had to be part of it. And the crowd goes mad. Barclays Premier League starts August 16th on Fox Sports. This broadcast of the Barclays Premier League is brought to you by MyEG, Malaysia's e-government service provider, and Revive Isotonic. Rehydrate with Revive Isotonic, fortified with B vitamins. Asia, the world's growth engine. Here, nothing is more expensive than a missed opportunity. But how do you find a way in? Now, opportunities in Asia are revealed like never before. From the inside, with real insights from more reporters across the region, only Nikkei Asian Review truly understands Asia. Bertemu kembali dalam Dialog Pemikir Negara, bercerita tentang pembangunan sosial dan juga kesejahteraan bandar. Banyak ciri-ciri kalau kita nak cerita pasal global city, emerging city dan sebagainya. Tetapi itu mungkin di atas kertas. Tetapi apabila kita nak menggerakkan di dalam konteks Malaysia, apa yang elemen lain selain apa yang sudah ditarakan oleh Dr. Fauzan dan juga Dr. Nordin, Dr. Jamilah, mungkin kita terlepas pandang ataupun kita tidak memberi penekanan yang lebih fokus tentang beberapa ciri-ciri bandaraya yang bertaraf dunia ini? Terima kasih Encik Nazri. Sebenarnya bandar ni
dalam analogi yang mudah, sebenarnya bandar raya itu kita ibaratkan seperti orang. Masing-masing ada personality masing-masing. Karakter dia. So ada kelemahan, ada kelebihan dia. Jadi yang perlu, for example kalau kita nak buat branding, kita selalu akan highlight, kita akan tekankan tentang dia punya sesuatu ciri yang istimewa yang kita nak bina kan, image itu. Selalu kalau bercakap tentang image ini, selalu yang selalu dikejar ialah status world city. Tapi world city itu satu yang terlalu ilusif untuk dikejar oleh idealis. Saya ingat ketika dulu pada masa Kuala Lumpur dalam membuat structure plan untuk menjadi world city, dan apabila dibincangkan dan melihat itu terlalu jauh untuk kita. Ya, mungkin kita boleh hampir pada world class city atau dari segi infrastrukturnya. Ya, for example, so yang itu infrastruktur kita boleh dari segi pengurusan bandar tu kita boleh tekankan dari segi menguruskan infrastruktur yang baik. Yang baik itu maknanya yang boleh kita tu membawa pada accessibility yang baik dari segi pengangkutan, accessibility kepada tempat-tempat yang menjadi tempat tuju, tempat kerja, rekreasi dan sebagainya. So accessibility itu penting untuk membina dari segi prestasi bandar itu. Kemudian image lain yang juga mungkin dikejar oleh bandar ialah clean and green. Maknanya ingin menjadi satu bandar yang bersih, dan maknanya bersih ini kadang-kadang kalau kita lihat dari segi sejarah, bandar-bandar industri pada satu ketika dahulu melalui revolusi industri itu dengan asap dan sebagainya. Tapi sebab kita dalam zaman sekarang ini, kita sudah lebih kita kata leapfrog, kita telah melepasi zaman industri itu, tidak banyak bandar lagi yang punya image seperti itu. So sekarang orang lebih pada clean and green, menjaga dari segi environment. Sukar kita nak buat clean and green. Clean dan green. Okey, sebenarnya kalau bandaraya beriklim tropika Kuala Lumpur ni. Sebenarnya Kuala Lumpur dulu kalau disebut oleh pelawat daripada luar, mereka tertarik dengan the green areas di Kuala Lumpur. Banyak pokok. Kalau bandingkan dengan berapa bandar juga, dia ada juga. Tapi lama kelamaan kawasan-kawasan lapang ini semakin dipenuhi dengan konkrit, dengan bangunan dan sebagainya. So itu satu lagi mungkin kita boleh bina image clean and green. Dari satu ialah kekuatan budaya kita tadi, macam kita kata banyak negara sekarang, banyak bandaraya umpama di Amerika Syarikat, sebenarnya dia perkara ini dah menjadi satu kebiasaan pada dia. Dia lebih tekankan pada ciri-ciri pluralistik tu. So for example kalau kita lihat Los Angeles, San Francisco, semuanya dia menunjukkan festival, festival Chinese New Year dan sebagainya. So saya kata di Malaysia ni kita dah ada ready-made macam tu. Kita dah ada budaya pelbagai ini. Mungkin itu sesuatu yang saya rasa juga pelancong mencari elemen kepelbagaian itu apabila dia datang melancong ke Malaysia. Tapi saya ingat yang dalam konteks local needs ini, kita perlu pertingkatkan lagi segi pengurusan bandar. Itu sebab kita pengurusan bandar, Dr. Nordin. Saya ini pakar Dr. Nordin. Kalau bandar sekecil orang kata pun Tanjung Malim ataupun Kuala Kangsar ataupun Jasin misalnya, ataupun Melimau di kampung saya di Serkam itu, kita pun masih tercari-cari bagaimana pengurusan bandar yang efisien, yang benar-benar memberi semula perkhidmatan mereka kepada pembayar cukai. Kerana itu yang perlu kita lihat juga, isu clean and green. Kalau kita ni negara-negara orang kata pun di sebelah utara globe kita ini, pastinya mereka ada 2 musim je ataupun 4 musim yang jelas kan. Panas hujan tak macam kita sepanjang tahun. Dan panas hujan ni cepat orang kata pun, kalau sampah itu kalau tak diangkat sehari pastinya akan kotor, lalat sampah, bulat dan sebagainya. Tapi di negara mereka dia akan jadi kering dan tak berbau dan sebagainya. Tetapi ada bandar-bandar raya di bahagian Asia ni yang terbukti walaupun berada di dalam iklim tropika misalnya, mereka menguruskan bandar yang bersih, sistem pengurusan sampahnya efisien, dan juga attitude masyarakat bandar begitu appreciate dengan alam sekitar. Mereka takut penyakit berbanding dengan membayar denda dan sebagainya. Tetapi mungkin perkara ini perlu kata pun dilakukan selari ataupun hanya penguat kawasan ataupun pendidikan itu perlu lebih tinggi sifatnya, Dr. Nordin. Baik, sebelum itu kalau kita perhatikan adalah jauh perbezaan antara bandar-bandar besar dengan bandar kecil. Bandar kecil keruangannya kurang, jadi susah nak uruskan. Ini dia akan bergantung pada negeri-negeri, kan? Namun demikian bagi bandar-bandar besar yang kita rasa, satu perkara yang saya rasakan kalau kita nak menjadi world class city,
walaupun saya kata gunakan world class itu saya lebih ke world recognized, dikenali. Apa ni, kita nak dunia, bandar Malaysia dikenali dunia, maksudnya termasuklah bandar-bandar kecil atau besar. Kita kena pupuk culture kita sendiri. Kita kena pupuk apa yang ada. Tetapi bermakna yang penting pertama sekali ialah kita kena perubahan sikap masyarakat kita. Saya rasa masalah kita ni sekarang ni ialah kalau kita nak, contohnya kalau kita boleh jadi sebuah bandar yang bersih kan, saya rasa kita akan lebih mudah dikenali. Tandas bersih, persekitaran bersih. Kemudian kalau kita perhati sikap, contohnya kalau kita pergi ke Jepun, Jepun lagi? Kita kena, saya rasa itu sesuatu yang boleh saya belajar. Saya pun baru balik daripada Jepun dalam sebulan, 2 bulan lebih je, tambah 2 bulan. Ceritakan bro, ceritakan. Jadi kita asingkan sampah. Kan? Boleh asingkan sampah. Tapi di sini bila kita balik pada balik sistem, termasuk saya lah, kita bila menentukan sana, kita kena setting kemudian makanan dan sebagainya. Kalau pergi kedai makan pandai pula letak dekat tray tu kan. Kenapa belajar begitu? Kerana I think persekitarannya telah membentuk budaya culture yang baik. Jadi saya rasakan orang kita kena. Sedangkan kita dikenali, kita kata orang Melayu, orang Asia, dia sopan santun. Tetapi minta maaf, tak mencukupi lagi. Kalau kita tengok sungai-sungai kita, ini kita cakap about kebersihannya. Bila hujan, apa yang mengalir dalam sungai kita? Macam-macam. Botol plastik. Yang kita, mana datang ni? Adalah daripada sikap orang kita. Kita ada cintai sungai. Dahulu kan kerajaan membuat program cintai sungai. Tapi saya rasa mungkin ada perlu di-revise balik atau dilihat balik. Bila dia cinta, orang ni kalau dia cinta, dia nak pergi dekat. Dia nak pegang. Kita cintai sungai tapi dia tak boleh dekat pun sungai. Tak boleh nak turun. Dia tak cintai sungai, dia campak sampah. Jadi dia kalau dia bercinta, dia kena dekat. Dia boleh dekat. Dia boleh merasai nikmat. Kita dulu mungkin saya dulu kecil-kecil dulu boleh mandi sungai kan, tapi saya rasa anak saya dah tak boleh buat begitu dah sekarang ni. Kena nak mandi swimming pool. jadi kena tak boleh mandi sungai dah. Jadi itu yang kita. Jadi inilah satu kebersihan yang contohnya. Pokok pangkalnya bukan saja kebersihan, keselamatan, semua pokok pangkalnya mendidik balik masyarakat kita dan mengubah sikap. Ini sesuatu yang sangat sukar saya rasakan. Dia mengambil masa. Kalau kita tak mula daripada sekarang, saya rasakan anak-anak yang kecil ni pun akan menurut perangai-perangai yang. Tapi kalau kita nak lihat pendidikan berlaku di sekolah, exposure-nya saya rasa dulu mungkin orang jarang melancong. Sekarang semua everybody can fly. Dia dah pergilah negara-negara hebat, dengan negara maju membangun dan sebagainya. Mereka membuat perbandingan pastinya. Negara yang terkehadapan dalam hal-hal seperti yang mana kita bincangkan ini, pastinya mereka terdedah. Dan dengan internet, dengan pendidikan dan sebagainya, saya rasa itu bukan persoalannya. Kita lihat yang seterusnya, seperti kita akan melihat mungkin ada ruang dari sudut political will untuk melihat isu-isu perbandaran, isu-isu governance perbandaran ini perlu di-champion, perlu diambil kira oleh orang-orang politik. Kerana kalau di negeri-negeri di barat ataupun Korea, Jepun misalnya, mereka mengambil isu-isu alam sekitar, isu kelestarian bandar ini sebagai satu agenda politik mereka sampai mereka boleh menang pilihan raya dan menukar lanskap perbandaran mereka. Kita lihat seterusnya, kita jumpa lagi selepas ini. Hope when you take that jump, you don't feel. That's more like the champions. Hope when the moment comes, you say. He is brilliant. He is maddening. I did it all. Fabulous goal. Get ready for emotions to go boom. And the crowd goes mad. Barclays Premier League starts August 16th on Fox Sports. This broadcast of the Barclays Premier League is brought to you by MyEG, Malaysia's e-government service provider, and Revive Isotonic. Rehydrate with Revive Isotonic, fortified with B vitamins. Asia, the world's growth engine. Here, nothing is more expensive than a missed opportunity. But how do you find a way in? Now, opportunities in Asia are revealed like never before.
from the inside. With real insights from more reporters across the region, only Nikkei Asian Review truly understands Asia. Banyak sekali cabaran menguruskan bandaraya abad ke-21. Mungkin Dr. Fauzah, apabila kita bercerita tentang political will, kerana setiap bandaraya yang besar, mereka ada kaitan dengan bagaimana pemimpin setempat membawa agenda perbandaran, agenda kelestarian. Dan banyak contoh sebenarnya kalau kita nak bawa, tapi di sini agak terpisah. Agak tidak pentinglah isu-isu perbandaran, isu-isu kelestarian dibawa oleh orang-orang politik. Isu dominannya, isu ekonomi, isu hak kaum, isu agama dan sebagainya. Mengapa wacana ataupun diskurs ini tidak diangkat untuk mereka memenangi setiap undi bagi penghuni bandar dan juga mereka yang ingin mengundi dalam aspek pilihan raya misalnya, Dr. Fauzah? Saya ingin melihat aspek political will ni from two sides of the coin. Okay. Silakan. On one side, di satu belah adalah apa yang Cik Nazri sebut tadi, bahawa memang jelas sekali di negara kita ini yang agenda-agenda seperti environment, perbandaran, bandar mampan ni kurang dijadikan agenda untuk dijadikan agenda pilihan raya untuk memenang pilihan raya. Okey. Dan saya sebenarnya kurang pasti ataupun mungkin cuak sikit untuk nak memberi sebab mengapa mungkin kita klise tentang isu-isu perbandaran ni tak penting bagi mereka, bagi orang pengundi dan sebagainya. Kurang sedar, and then being bukan proaktif, is the opposite of reactive in nature. Pihak-pihak politician ni will come to the forefront apabila sesuatu telah berlaku. For example, macam banjir baru-baru ini, kan? Tanah runtuh sebenarnya di Cameron Highland dan sebagainya, kan? So telah tiba waktunya, saya rasa, bagi pihak-pihak yang berkenaan take to their heart, mengambil, memandang serius isu-isu ini, kerana perbandaran, alam sekitar, kemampanan semuanya adalah sangat rapat dengan komuniti, dengan rakyat, dan sewajarnya lah kalau kita nak memenangi hati rakyat. Saya rasa it is aspek yang mungkin perlu ditonjolkan untuk mereka jadikan agenda-agenda politik mereka. Tetapi on the other side, political will ni juga ada kelemahan dia. For example, kita lihat, saya rasa dari segi Malaysia lah, dari segi perbandaran, dari segi kemampanan dan sebagainya, kita tidak kurang dari segi dasar. Kita tidak kurang dari segi garis panduan, strategi, blueprint dan sebagainya. Tetapi itu dari aspek perancangan. When it comes to implementation, ada political intervention lah lebih yang menjadikan apa yang dirancang itu kadang-kadang tidak berlaku seperti sepatutnya lah. What happen on the ground is different. For example, kalau kita katalah sekarang ni dalam local plans, kita ada, kalau kawasan nak bangunkan kawasan perumahan, 10% for green space, for open spaces, kawasan hijau. On one level kita lihat kawasan-kawasan hijau yang di gazetted tu adalah kawasan tepi-tepi, pinggiran, itu dan satu, jauh dan sebagainya. Tak ada central green area. Itu satu. Yang kedua, kalau ada pun along the years nanti, pada mulanya ada green space, padang dan sebagainya. Bila dia dah menang apa-apa award ke, green space award ke, nanti tiba setengah of the padang dah naik shopping complex, dah naik kindergarten. So situ juga saya rasa ada peranan, ada
implication of political mungkin itu juga yang kita ingin lihat, maksudnya interference ataupun intervention yang tidak perlu itu perlu dikurangkan ataupun perlu diminimalkan, kerana saya rasa pakar-pakarnya sudah ada, perancangan bandarnya sudah dilakukan, pelannya sudah ada, tetapi untuk melakukannya, executionnya ataupun penyampaian itu menjadi masalah. Kalau kita bercakap pada era 70-an, era 80-an, kita sedang rancak industri kita, ekonomi kita sedang naik begitu tinggi pada ketika itu. Tetapi apabila kita dah agak settle down dan kita nak beralih satu sektor ekonomi baru, iaitu knowledge based ekonomi, saya rasa, dan rakyat lebih terbuka, rakyat lebih terdidik, pengetahuan mereka tentang isu-isu perbandaran makin tinggi, saya rasa mungkin sudah sampai masanya, Dr. Jamilah, orang ramai ataupun warga kota itu lebih demand, lebih vokal tentang hak mereka tentang ini. Ya. Cik Nazri, sebenarnya dalam hal ini, apabila kita bercakap tentang perancangan bandar, perspektif yang selalu kita ambil ialah daripada top down, atas bawah. Selalu jadi macam itulah. Pihak perancang merancang. Jadi somebody kena melaksanakannya. Dan dari segi pelibatan komuniti itu, jadi apabila mereka tak terlibat dalam proses itu, ataupun dia merasa dia sebenarnya on the receiving end saja, dia hanya dapat end result saja, dan dia tidak ada peranan, dia tidak ada role di mana dia boleh main untuk menukarkan keadaan. Jadi banyak yang bersikap seperti itu, dia merasakan bahawa everything is planned for them, and dia tidak ada ruang untuk nak memberi fikiran. Sebenarnya perancangan jenis itu sudah, kalau kita lihat tempat lain, betul. Model yang baru sekarang ialah kita ada involvement daripada semua. Bukan saja involvement dalam peringkat apabila pelan dah siap, kita panggil mereka untuk dengar. Sebenarnya kalau dari segi pendekatan yang masa kini, sebelum buat lagi, semasa membuat pelan itu, mereka itu diambil suara mereka, diambil kira apakah pandangan mereka, adakah itu yang mereka mahu untuk kawasan mereka. Sebenarnya sebab itu kawasan mereka di mana mereka tinggal. Jadi kalau kita kalau penglibatan yang lebih serius ini, kita ambil kira mungkin kita boleh libatkan komuniti, dan dia akan ada perasaan itu. Ini kawasan saya dan saya harus menjaganya. Jadi saya ingat kita kena bergerak sikitlah ke arah yang lebih proaktif. Ada mungkin model-model yang Dr. Jamilah lihat local authority kita lakukan perkara itu? Sudah banyak modelnya di Amerika Syarikat. Kebanyakan daripada komuniti involved dalam planning. Di Malaysia misalnya? Di Malaysia kita ada public participation, tapi seperti yang saya katakan, itu semasa pelan itu sudah siap. Dan kalau ada bantahan, umpamanya itu juga saya rasa sekarang ini yang banyak kita kata kelewatan atau isu ialah daripada local plan, di mana ada banyak bantahan. Jadi saya rasa sebelum perkara itu dah siap, bila local plan itu dah siap, ada bantahan, itu akan melambatkan proses. Jadi kalau kita ambil kira pandangan mereka daripada mula, mungkin ada yang kita boleh. Sebab kita sebenarnya kita kena menerima dalam duduk dalam satu bandar ni, tidak mungkin kita boleh puas hati semua orang. Jadi kita mesti ada sikap tolak ansur. Dan di situ kita perlu menjadi perantara untuk masih ada mentaliti stereotyping dalam hal kita melaksanakan program-program perbandaran. Maksudnya kalau kehendak orang muda, kita perlukan satu kondominium yang orang muda semua nak duduk, ada connectivity internet, public transportation mudah sampai. Tetapi sebenarnya orang muda tak nak macam itu. Mereka tidak ada perlu diasingkan khusus ni orang muda. Mereka nak bersama mak bapak mereka juga dengan rakan-rakan mereka yang lebih profesional, yang lebih lama dalam kerjaya. Mungkin itu juga kita terlampau stereotyping cara kita melaksanakan agenda perbandaran. Kita kena realistik juga dari segi resources. Kita kena fikirkan ini ideal state yang kita nak. Kalau boleh kita nak gitu dan begini kan. Tapi dalam resources yang kita ada, dan berapa ramai orang penduduk di situ, kita kena harus adaptasi, ada give and take lah. Tapi dalam masa yang sama, kita juga dapat memenuhi keperluan grup tadi yang masing-masing. Mungkin ada golongan muda dan sebagainya. Kalau saya boleh mencelah sikit lah, I think part of the reason why stereotyping happens is also because kita nak kita mengikut negara-negara yang kita contohi. Contohnya. Kan? That bandaraya metropolitan mesti ada kondominium yang tinggi, with swimming pool dan sebagainya tu. That's one ni lah. Sebenarnya kita, as Prof Jamilah cakap tadi, perancangan development, planning and development must be for the people. Kalau kita ambil pendekatan itu, Dan kalau is for the people, is also by the people.
Maksudnya kita melibatkan mereka. So itu adalah bottom up punya paradigm lah, development for the people by the people. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nak touch tentang aspek public participation tadi. Public participation memang dah berlaku lama di Malaysia. Sejak saya rasa saya balik daripada buat planning di luar negara dahulu dengan adanya structure plan, local plan dan sebagainya, itu memang kita ada. Tetapi the spirit, semangat tu mengapa kita adakan public participation? Because it is just a stage in the planning process. Dan because of that kita adakan public participation setelah rancangan tu ada. Kita tak educate, tak instill awareness di kalangan rakyat, di kalangan the stakeholders, bahawa they have a stake in that. Mungkin mereka rasa kuasa mereka akan tercabar kerana orang luar ni ada profesional, ada arkitek, ada town planner, ada academician, prof macam prof ni, orang lagi pandai. Jadi mereka ni mungkin apabila idea-idea mereka dicampurkan dengan orang public ini akan rasa tak berapa pandai idea aku. That's why awareness is very important. Macam saya actually saya mengajar satu khusus perbandaran dan alam sekitar. Dan saya punya fokus khusus tu adalah penduduk miskin di bandar. Kerana hipotesis saya, mereka inilah yang paling terancam itu yang saya nak kaitkan. Kalau Prof berasal dari Universiti Melaya, rakan-rakan di Universiti Melaya ramai pakar-pakar dalam bidang pelbagai disiplin. Tetapi kita lihat di lembah pantai misalnya, isu perumahan menjadi isu besar, isu pengangkutan menjadi isu besar, isu miskin bandar. Jadi tak dapat diterjemahkan kepakaran kita kepada lokaliti ataupun realiti di bawah itu. Okey, bagaimana kita nak melihat perkara itu berlaku? Kita rehat seterusnya, jumpa lagi selepas ini. Dalam kita bercerita untuk mencipta ataupun menjadi salah sebuah bandaraya bertaraf dunia, pastinya isu governance. Apa yang kita bincangkan tadi saya rasa berkait rapat dengan governance. Isu urus tadbir. Mungkin Dr. Nordin, saya bawa contoh Universiti Melaya lah. Universiti Melaya ni satu universiti yang tertua, yang paling established, banyak kepakarannya, pelbagai disiplinnya. Isu perbandaran ada orangnya, isu geografi ada orangnya, isu political science ada orangnya. Tetapi orang kata pun di lembah pantai duduknya Universiti Melaya. Di situ saya rasa boleh dijadikan sebagai satu mini Malaysia. Ada perbandarannya, ada golongan elitnya, golongan kelas menengah yang besar, ada golongan yang agak orang kata pun kurang ataupun kelas bawahan ini seperti di Pantai Dalam dan sebagainya. Tetapi itu tidak dapat diterjemahkan dalam konteks perbandaran mapan yang kita mahukan. Mungkin Dr. Nordin nak sentuh. Bila kita lihat isu-isu ni, saya tak boleh nak sebutlah bagi mendengar Universiti Melaya. Sebagai contohlah, sebagai mana-mana universiti. Dalam realiti sekarang ni, walaupun kita ada bijak pandai yang di sana di universiti, tetapi kalau perhatikan dia punya kebijaksanaan itu tidak dimanfaatkan betul-betul. Ini kalau kita perhatikan, banyaknya orang kata datang sebagai penasihat. Masa perancangan tak lihat pun langsung, tak dipanggil selalu. Saya rasa jaranglah berapa orang yang planners katakan daripada universiti dipanggil untuk pembinaan sesuatu yang baru. Saya rasa tidak ada. Jarang sekali lah. Kadang-kadang. Atau sudah sampai masanya MPN perlu bergerak ke arah itu? Tak, saya rasa ini sesuatu yang kalau kita tengok di negara-negara barat, saya tengok dalam contoh dokumentasi di Amerika contohnya, dia orang panggil community dulu untuk berbincang. Kita nak buat sesuatu yang baru. Ini hanya kita bagi bajet, okey, ini konsultan buat. Pula tu separuh tu konsultan pula kita panggil konsultan luar negara. Yang dalam negara tak payahlah. Dalam luar negara lagi yang ni sesuatu yang saya rasa dia buat mengikut apa ni. Dan saya pernah masa saya belajar dulu dekat UK, cara kebetulan dengan izin Allah, seorang pensyarah ni yang daripada bukan pensyarah, dia pensyarahan universiti, saya sebutlah mana-mana ni. Dia kata you take any of the new town in Malaysia, it's already a duplicate of
UK. Dia dah buat sana, dia apa ni tu, dia copy lah satu, dia dump kat Malaysia dengan perubahan-perubahan ikut apa ni komuniti lah. Jadi ini yang kata, satu lagi, kalau kita nak jadi satu masyarakat yang maju, kan, bukan negara yang maju, kita saja negara akan maju kalau masyarakatnya maju, kan. Jadi pemikiran perubahan ini perlu. Kita kena go deeper. Pemikiran kita mendalam, bukan hanya surface saja. Pantang nampak orang apa ni ada di luar negara, kita pun nak copy. Saya suka tadi perkataan stereotyping yang disebutkan. Stereotype ni, saya pernah tulis mengenai dengan stereotype ni, pemikiran stereotype thinking. Ini satu yang kita kata susah lah. Kita nampak je orang, kita nak tiru. Kalau kita kemukakan satu idea baru, reject. Tak boleh terima lagi. Jadi nampak saja orang buat, ada pernah dengan students pun, saya buat sesuatu dulu tahun 96 saya cadangkan kepada pelajar yang pakai tudung, why not you buat apa ni, berbincang benda dengan fashion tudung. Respon yang saya dapat, saya nak quote kata, orang tak pernah buat. Ini yang pemikiran yang kita punya, termasuklah di peringkat apa ni orang kata masyarakat ataupun pemententu dasar. Orang tak pernah buat. Kalau orang buat, baru kita buat. Jadi ini sesuatu yang kita tak akan jadi susah. Kita nak berubah menjadikan sebuah bandar yang orang kata berjaya dan masyarakatnya berjaya. Ini yang berkaitan dengan, kalau kita perhatikan, kita kena ubah peringkat simplistic thinking ni. Kita kena yakin kepada orang kita yang boleh design. Kalau disebutkan tadi, kita dasar banyak kan apa. Tetapi kalau bila sampai peringkat pelaksanaan, dah berubah. Ada standard yang berbeza-beza. Jadi ini sesuatu yang kita rasa kita kena, daripada apa ni, pembuat dasar ataupun yang berkuasa, kena pun juga berubah. Kerana melihat, kalau kita nak, kita kena, benda ni, pembangunan ni perlukan bukan sahaja daripada political will, tetapi juga daripada masyarakat. Tapi walaupun demikian, kita bersyukurlah. Saya sendiri bersyukur kerana kita dilahirkan di Malaysia dan jadi orang Malaysia. Dan insya-Allah saya rasa dalam all the kelemahan-kelemahan, there is opportunity. Betul. Peluang yang kita, tapi dengan syarat kita terbuka untuk berbincang macam hari ini. Okey. Masa tak cukup, walaupun sejam kita berbincang perkara ini, Dr. Jamilah, Dr. Fauza dan juga Dr. Nordin. Tetapi insya-Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam diskurs ataupun wacana-wacana yang berbeza di Esrawani. Saya rasa isu perbandaran begitu luas dan saya rasa intipati utama perbincangan kita pada malam ini, kita ada peluang untuk menjadi salah sebuah bandaraya bertaraf dunia dan dikenali oleh dunia kerana keunikan kita, kriteria yang kita ada, dan kita tidak perlu ada stereotyping dalam melihat isu-isu perbandaran dan isu governance begitu mendesak ketika ini. Cara kita menguruskan sebuah perbandaran mungkin tak sama dah pada era 70-an, 80-an, 90-an, tetapi partisipasi, sekali lagi diungkapkan Dr. Fauza tadi, begitu mendesak, begitu penting bagaimana suara-suara masyarakat di akar umbi perlu diambil kira dalam sesuatu dasar polisi dan projek yang dibawa kepada mereka di sesuatu bandar. Terima kasih kepada Profesor Dr. Fauza Abdul Ghaffar. Terima kasih Profesor Dr. Jamilah Muhammad sekali lagi. Profesor Madya Dr. Nordin Abdul Rahman. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam perbincangan kita dalam Dialog Pemikiran Negara. Anda boleh hantarkan pandangan anda ke platform media sosial kami dan jangan lupa buat turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum. Terima kasih.